Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya, Ustaz Suhaidin. Jangan lupa untuk subscribe dalam video kali ini. Ya, insyaAllah kita sama-sama meningkatkan ilmu, sama-sama menjadi orang yang hebat, insyaAllah. Ya, kepada semua insyaAllah. Jadi hari ini saya akan berkongsi tuan-tuan dan puan satu ilmu yaitu yang bertajuk rahsia belajar sedikit tapi dapat banyak. Belajar sikit sikit tapi dapat banyak. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini sifir Allah Subhanahu wa taala. Sifir hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar sikit dapat banyak. Siapa yang tahu apakah rahsia belajar sedikit ini? Tahukah? Dapat banyak, tapi dapat banyak. Allahu Akbar. Rahsianya lah keberkatan ilmu yang dipelajari. Jika ada keberkatan, kita bercakap tentang keberkatan. Jika kita belajar sedikit, insya Allah banyak kita akan dapat. Jadi itulah namanya berkat. Yaitu di situ pasti ada kejayaan. Nah, kejayaan kita dapatlah. Walaupun belajar sedikit, namun ia mencukupi. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan keberkatan? Senang saja, bukannya susah. Berkat, B-E-R-K-A-T, berkat dalam rumilah. Barakabta, berkah. Keberkatan, subhanallah. Jadi pertama sekali kita mesti melakukan sesuatu, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Bismillah. Sekurang-kurangnya Bismillah. Lafaz basmalah ini. Sebutlah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lafaz mudah saja pun. Yaitu bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Mengasihani. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Subhanallah. Allah Maha Pemurah, Tuhan. Allah satu nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada tiga nama di sini. Subhanallah. Rasulullah SAW telah mengajar kita tentang mengenai kalimat Bismillah ini apabila hendak memulakan sesuatu perkara kerana ada keberkatan di sebalik Bismillah. Kamu tahukah tentang kisah seorang budak yang dipanah, ditenggelam, tidak pandai mati-mati dalam kisah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir lagi. Pernah dengar kisah ini? Ya, pernah dengar kisah ini kan? Seorang budak ini diarah untuk belajar sihir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia berjumpa dengan seorang yang hebat dalam ilmu agama. Maka dia belajar ilmu agama. Bila dia belajar ilmu agama, ilmu agama lah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan sihir. Bila dia meninggalkan sihir, dia belajar tentang agama, maka raja pun murka. Kemudian budak ini pun hendak dibunuh. Tuan-tuan dan puan. Ditenggelamkan, tidak mati. Tenggelam lama ya, tidak mati. Macam-macam lah dibuat, tidak mati-mati. Kemudian budak itu beritahu, kalau kamu betul-betul nak membunuh saya, maka ambillah panah saya dengan tepat sekali, tapi hendaklah membaca Bismillah. Tapi mesti disaksikan oleh ribuan orang. Raja hendak membunuh dia lah. Sekali tuan-tuan dan puan, raja pun buatlah kumpul. Kemudian dipanah dengan baca Bismillah, kuat-kuat, mati budak ini. Itulah kelebihannya Bismillah. Diketahuilah orang pada zaman itu bahwa hanya Allah yang berkuasa. Bismillah, dengan nama Allah. Maka mentauhidkanlah orang itu. Semua rakyat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihannya. Dakwah. Kemudian iringilah setiap perbuatan itu dengan niat yang baik. Contohnya untuk memulakan kita hendak belajar, teman-teman, kita terus berniat untuk menuntut ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Aku membaca ini kerana Allah taala. Aku hendak mendapat ilmu supaya aku bertambah. Allahu Akbar. Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, ya Allah, berikanlah keberkatan kepada umatku pada waktu pagi.
Allahu Akbar. Hadis riwayat At-Tirmizi. Daripada hadis di atas kita dapat pahami bahawa keberkatan itu pada waktu pagi. Maka belajar itu pada waktu pagi. Dalam kajian orang berkaitan dengan bila mana, bila masa ni supaya ilmu ini senang masuk kalau berada di kelas. Dia cuma ada 2 jam saja kajian orang. Yang best, yang boleh ilmu masuk. Pukul 9 pagi sampai pukul 11 pagi sahaja. 9, 10, 11. Maksudnya ada 2 jam ini adalah budak akan konsentrate untuk belajar. Setiap manusia ada 2 jam ini. Itu kajian. Ya. Jadi maknanya itu namanya waktu pagi. Kehebatannya waktu pagi ini. Jadi kajian saintifik juga mengakui bahawa udara segar pada waktu pagi akan membuatkan badan kita segar. Otak kita segar. Biarpun sedikit yang kita pelajari, tetapi sebenarnya banyak yang akan kita fahami kerana keberkatan pada waktu itu. Tapi ramai kawan-kawan saya kan, orang akan mengkaji, belajar pada qabla subuh. Qabla subuh, lepas sembahyang subuh. Kalau belajar lepas itu penat sudah tu. Allah Akbar, kan begitu juga hufaz, al-hafiz. Begitulah dia ada masa dan kena makan kismis, kurma dan susu segar lah. Jadi rahasia seterusnya adalah ketenangan hati. Yang ketiga adalah ketenangan hati. Niat. Yang kedua ialah apa ni? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Niat dan ketenangan hati. Kita mesti ketenangan hati. Macam mana untuk mendapatkan ketenangan hati itu? Yang pertamanya adalah sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ingat Allah, 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 Allah. Tidak begitu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berzikir. Zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil Quran. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Banyakkan membaca Al-Quran. Sebab itu adalah amalan-amalan para ulama. Kita akan ikut. Kita bukan setakat saja hebat dalam Al-Quran nanti. Kita akan menguasai isi Al-Quran. Kita Al-Quran dan kita akan ilmu-ilmu lain itu mudah sahaja pun. Ilmu sejarah, alah kacang. Matematik, alah kacang. Kalau tenangnya hati kita dengan Al-Quran. Ya. Oleh itu, hendaklah kita menjadi seorang pelajar ataupun manusia yang rajin membaca Al-Quran, sentiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Belajarlah ilmu agama ni. Tidak payah terlampau sombong sangat. Ada yang terlampau sombong kan, dia rasa sudah pandai bah. Tapi sebenarnya tidak. Manusia ni al-jahil. Innal insana kana zaluman jahula. Itulah kita, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, bila hati kita ini tenang, ilmu pun senang masuk. Ilmu senang. Betulkah? Yalah betul. Ilmu masuk. Jadi marilah kita sama-sama mencontohi para ulama dan cendekiawan-cendekiawan Islam yang terdahulu lah. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah membuktikan. Ketika umur 7 tahun, sudah menghafaz Al-Quran Al-Karim 30 juz. Umur 17 tahun sudah memberi fatwa. Fatwa kan ada isu, dia beri fatwa. Fatwa mana dia boleh menyelesaikan apa isu yang ada pada zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini di kalangan tabi'in. Kan? Tabi'in. Mereka yang lahir. Sebab dia Rasulullah, kemudian sahabat ini yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tabi'in ialah yang pernah berjumpa dengan sahabat. Tabi'in ialah yang pernah berjumpa dengan yang tabi'in inilah. 300 tahun. Selepas itu semuanya adalah mereka dikenal sebagai salaf. Yang lain itu khalaf. Allahu Akbar kan. Imam Syafi'i, Imam Ghazali kan, pakar falsafah. Ihya Ulumuddin, Asy-Syafi'i Al-Kharizmi. Siapa lagi? Ibnu Battuta. Ibnu Battuta kenal, pelayar Islam. Ibnu Sina, Ibn Sin kalau di Eropah, dan lain-lain lagi lah. Ada nama kita, alamat tiada lah. InsyaAllah ada. Sambunglah belajar daripada SPM, pergi degree, master, lepas tu PhD, sambunglah. Tulislah buku-buku yang hebat. Ya. Maka apakah rahsia sebenarnya kepintaran mereka semua ini? Allahu Akbar. Tidak bukan ialah kerana makanan yang baik. Antara makanan-makanan yang diamalkan oleh mereka adalah kismis, minum madu. Madu jangan. Madu asli.
madu asli lah. Fi butun Allah Subhanahu wa taala beritahu bahwa dalam makanan lebah itu ada madu yang diperlukan daripada perutnya. Allahu akbar, hebat kan? Allahu akbar. Kekacang dan juga minyak zaitun. Minyak zaitun ini bagus untuk perut. Allah, satu sudu, dia akan buang kolesterol. Saya amalkan. Semua ini saya makan. Alhamdulillah. Ikutlah, ya. Amalkanlah makanan ini dalam menu kita. Banyak kajian daripada pakar pemakanan mengakui bahawa makanan ini adalah makanan yang Rasulullah pun makan, para nabi pun makan, tuan-tuan. Dan dapat menguatkan daya fikiran. Jadi tidak heranlah para ulama terdahulu dapat menghafal Al-Quran dan beribu-ribu hadis sekaligus Nabi matan sampai kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya. Dan otak mereka ini mempunyai daya ingatan yang kuat. Macam mana hendak melatih daya ingatan yang kuat? Al-Quran. Hafazlah Al-Quran. Itulah dipaksa. Benda ini dipaksa. Lama-lama akan jadi biasa. Kita juga boleh menjadi orang pintar seperti mereka, insyaAllah. Memang pun, kan? Sesungguhnya, tuan-tuan dan puan, Allah SWT telah meletakkan keredaan ibu dan bapa dan guru. Maka buatlah hati mereka ini gembira supaya kita jadi anak soleh. Kita jadilah anak soleh. Allahu Akbar. Guru memainkan peranan yang amat penting untuk memastikan kita mendapat ilmu yang diberkati. Guru tuan-tuan dan puan adalah yang paling penting membantu kita. Guru adalah ibu dan bapa kita kedua di sekolah. Kalau di sekolah, dia jadi ibu bapa kita lah. Dia membantu kita punya akidah. Satu. Yang kedua, membantu kita akhlak. Akhlak mulia. Akhlak. Maksudnya akhlak di sini adalah adab. Adab kan? Moral, civic, etika, protokol, peraturan-peraturan, itu adalah namanya adab. Akhlak, itu namanya akhlak. Akhlak ini adalah ibu segala yang berada di bawah tadi itu. Subhanallah. Etika, etiket dalam masalah etiket, etika. Etika ialah peraturan-peraturan yang ditetapkan yang kita kena ikutlah. Ya. Contohnya kod etika berpakaian ada kod berpakaian pun kena ada, menutup aurat. Bagus, semuanya diambil daripada Islam. Adab makan. Kalau yang di sekolah tu guru pendidikan Islam dia akan mengajarkan tentang adab tidur, adab baca Al-Quran. Kalau pendidikan moral dia mengajarkan tentang kepercayaan kepada Tuhan, bekerja sama, nilai dia Tuhan, nilai kan, bekerja sama, amanah, prihatin, bertanggung jawab. Allahu Akbar. Itulah nilai-nilai yang ada dan diselaraskan untuk sekolah. Di sekolah dan untuk pada negara lah. Dan kecintaan kepada negara itu merupakan satu kewajipan kepada kita. Itulah moral. Civic ialah kita tahu apa hak kita, apa tanggung jawab kita, dan apa yang perlu kita buat untuk mempertahankan hak-hak yang kita ada. Allahu Akbar, ya. Jadi mari kita kena untuk mendapatkan ilmu yang diberkati, kita taatlah pada guru. Janganlah tinggikan suara. Kemudian sayangi ibu bapa kita. Allahu Akbar, ya. Kemudian Allah SWT juga redha apabila kita menjadi bersih hati, bersih badan lah. Ilmu berada pada hati yang bersih. Tips untuk mendapat keberkatan seterusnya ialah rajin belajar bersungguh-sungguh. Kena ada strategi. Untuk belajar kita kena ada strategi, tuan-tuan dan puan. Untuk sebagai seorang guru pun kita ada strategi bagaimana pemindahan ilmu, maklumat, nilai, kemahiran itu kepada anak-anak murid kita. Ada strategi dia. Sudah dinyatakan dalam dokumen standar kurikulum. Ada tu. Dokumen standar di sekolah lah. Yang kita sebagai rujukan kita itu. Kemudian budak-budak pula, anak-anak murid yang berada di sekolah ataupun pekerja-pekerja ataupun kita sebagai manusia yang tengah bekerja ini, kita kena ada strategi dan bagaimana hendak berjaya. Bersungguh-sungguh lah. Inilah moral. Berusaha dengan bersungguh-sungguh ini amat ditekankan dalam ajaran Islam. Bukan saja Islam saja, semua agama bersungguh-sungguh kan. Dalam Islam menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda bahawa orang beriman yang kuat lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang beriman yang lemah. Dan masing-masing ada kebaikannya. Berusahalah bersungguh-sungguh bagi mendapatkan apa yang berfaedah daripada saudara. Berusahalah bersungguh-sungguh, tuan-tuan dan puan.
untuk mendapat apa dia punya faedah, kan? Mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan saudara jangan merasa lemah. Kan? Apabila saudara ditimpa kita yang ditimpa sesuatu, janganlah saudara kata, kalaulah saya begini tentu jadi begini. Tapi katakanlah Allah sudah tentukan. Ini namanya qadar Allah Subhanahu wa taala yang tentukan bagi kita apa yang Allah inginkan dia lakukan. Sebab perkataan kalaulah membuka peluang kepada syaitan. Kalau saya dulu begini, dunia pun dia boleh ambil tuh kalau. Allahu Akbar. Akhir sekali, janganlah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senjata orang mukmin yang paling hebat. Dan seterusnya kita kena istiqamah lah, sentiasa buat baik, beribadah lah, kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Allah itu dekat dengan kita. Aku memperkenankan doa permintaan orang-orang yang meminta apabila dia meminta kepadaku. Allah yang akan memakbulkan semua permintaan makhluk ini. Allahu Akbar, ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutup, mari kita sama-sama membuat amalan dengan membawa keberkatan walaupun sedikit. Ilmu sedikit, tapi dia akan besar apabila dia beberapa perkara tadi, Tuhan. Dan Allah suka, ya. Jadi inilah sebenarnya rahasia kita, rahasia amalan yang sedikit tapi kesan dia besar. Allah Akbar. Jadi awal bismillah pembuka bicara, alhamdulillah pula pengakhir kata. Buatlah apa yang Allah suka, barulah berkat hidup kita. Jadi saya itu perkongsian yang saya boleh bagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah jangan lupa subscribe Kirana Studio, komen dan like insyaallah. Terima kasih.